Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tazkirah hari ini saya ingin berkongsi kisah pengalaman bahawa saya sendiri pun asalnya buat bid'ah. Bahkan boleh dikatakan banyak buat bid'ah. Kenapa saya nak kongsi pengalaman ini sebagai tazkirah kepada para hadirin semua? Sebabnya kalau para hadirin ada ikuti tazkirah kuliah-kuliah yang saya bagi, nak tak boleh lepas daripada tajuk bid'ah. Ada saja amalan bid'ah, akidah bid'ah yang saya akan kritik dan betulkan. Sama ada yang saya tulis di Facebook ke, sama ada buku yang saya tulis ke, ataupun sekarang ini baru berjinak-jinak membuat FB Live, membuat video live, tak lepas daripada topik bid'ah. Dan ini menyebabkan sebahagian orang merasa tak selesa, tak ada cerita lain ke? Ataupun malas nak dengar, yang ini asyik cerita bid'ah saja. Okey? Ataupun rasa berat nak terima. Rasa berat nak dengar. Akhirnya tak nak dengar. Tak mengapa. Orang putih kata apa? I feel you. I understand you. Kenapa? Sebab saya sendiri dulunya biasa buat bid'ah. Bahkan banyak buat bid'ah. Kenapa ya? Okey, saya cerita pengalaman saya sedikit secara ringkas. Saya ni dilahirkan di Kuala Lumpur. Maka orang kata apa? KL boy. Sekian, maklum sajalah. Dan saya ini mula memberi perhatian kepada agama ketika tahun 93-94. Kalau 94 tu umur saya lebih kurang 23 tahun. Ketika itu saya mula beri perhatian kepada agama. Saya mula ikuti kuliah maghrib di masjid berdekatan rumah saya. Ada kuliah subuh, masjid tu sangat aktif. Ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh, ada kuliah zuhur. Jadi bila saya tidak membuat penerbangan, saya ikuti kuliah di sana. Ketika saya pergi penerbangan ke apa ke, masa tu tak silap saya YouTube belum ada lagi. Ceramah-ceramah online belum ada lagi. Saya beli buku-buku agama dan saya baca. Jadi nak tak nak bila duk ikuti kuliah-kuliah itu, bila duk ikuti ceramah-ceramah itu, seperti biasa yang seperti sedia maklum, akan ada juga diajar amalan-amalan, diajar ibadah-ibadah, diajar akidah-akidah yang sebenarnya tidak berasal daripada Allah dan Rasulnya. Ketika itu saya tak tahu. Jadi saya pun turut mengikutinya. Dan bila ke time itu saya kata mula fokus pada agama, mula bersemangat tentang agama. Bila bersemangat tentang agama, saya pun bukan sekadar buat amalan ibadah yang wajib, tetapi juga ibadah-ibadah tambahan, juga ibadah-ibadah sunat yang nak tak nak, termasuk dalamnya ibadah-ibadah yang sekarang ini saya kritik sebagai bid'ah. Jadinya macam kalau sebelum-sebelum ni, dalam video sebelum ni saya kritik tentang mengkhususkan malam 27 Rejab dan siang 27 Rejab untuk sekian-sekian ibadah. Malam tu untuk qiyamul lail, siangnya untuk berpuasa. Saya kritik amalan tu. Saya tahu tentang amalan tu sebab saya sendiri buat dulu. Okay? Saya juga ada buat video mengkritik tentang malam nisbu Syaban. Pertama baca surah Yasin 3 kali. Selepas surah Yasin pertama, doa murah panjang umur. Surah Yasin baca kali kedua, doa murah rezeki. Baca surah Yasin kali ketiga, apa-apa doa yang lain kita nak. Dan juga keesokan harinya puasa. Saya kritik, saya tahu kenapa. Sebab saya sendiri buat sebelum ni. Demikian juga dengan amalan-amalan lain yang saya kritik yang mungkin belum sampai dalam video ke apa ke. Seperti membaca lafaz niat, seperti bulan Ramadan nak datang kan? Bulan Ramadan biasa akan menjadi perbincangan yang akan dikritik ialah zikir-zikir, selawat-selawat dan doa di antara dua rakaat solat tarawih. Zaman saya dulu, kalau nak sampai Ramadan dah cari dah buku. Dulu tak ada online apa, memang kena beli buku tahun 94-95 begitu. Dan sudah hafal siap-siap. Dan berharap dapat duduk saf depan, dapat pegang mikrofon. Saya sendiri nak baca semua-semua tu. Okay. Sekarang ini saya pula yang mengkritik amalan-amalan itu. Ya, kenapa ya? Ya, sebab saya alhamdulillah dengan izin Allah saya mengkaji, suka ikuti kuliah. Dan pada waktu yang sama saya jumpa ketika itu segelintir saja yang menerangkan perkara-perkara itu sebenarnya bid'ah.
saya sejujurnya berat nak terima. Kenapa berat? Kerana saya dah amalkan ni, dah sungguh-sungguh mengamalkan ni. Adakah dia kata salah? Adakah dia kata bid'ah? Kan? Kemudiannya, habis ustaz-ustaz yang mengajar tu, ustazah-ustazah yang mengajar tu, mereka tak tahu ke? Mereka ni tahu. Mereka ni ustaz. Saya ni orang biasa. Dan kadang-kadang yang nak mengkritik amalan itu sebagai bid'ah juga orang biasa. Jadi takkanlah ustaz tak tahu. Gitu ya. Takkanlah ustaz salah. Takkanlah ustaz mengajar perkara bid'ah. Takkanlah ustaz yang ada tauliah mengajar di masjid yang besar mengajar pula benda yang salah. Jadi sukar nak terima. Kemudiannya bid'ah ni diancam dengan neraka. Saya pun dulu tak faham. Ramainya umat Islam masuk neraka. Kalau baca Yasin, kalau amalan tahlil sempena kematian, ramai tu. Dari kalangan ahli keluarga sendiri, saudara mara saya sendiri, jiran-jiran sendiri, masa tu memang sangat lazim buat. Macam-macam event buat, bukan sekadar kematian. Sempena nak pergi haji, sempena anak nak masuk universiti, sempena anak nak SPM, macam-macam buat, macam-macam event buat. Ramainya masuk neraka. Sebab ketika itu pun saya pun tak faham tentang yang sebenarnya dimasukkan oleh hadis itu. Jadi atas sebab-sebab ini, saya pun dulu menolak total. Menolak, bukan saya tu, dan juga membantah mereka yang mengkritik amalan-amalan tersebut sebagai bid'ah. Ya, sebab macam saya kata tadi ya, sukar nak terima, takkanlah ustaz tak tahu, takkanlah masuk neraka ramai-ramai di kalangan umat Islam. Dan satu lagi, ustaz-ustaz ni pula aja ada bid'ah hasanah. So kalau ia pun ianya bid'ah, itu bid'ah yang baik, maka tak mengapa, boleh teruskan. Ya, jadi saya sendiri buat amalan-amalan bid'ah itu, dan saya sendiri ada hujahnya. Ini amalan bid'ah hasanah apa semua. Dan saya sendiri menolak pandangan, kritikan yang mengatakan semua itu ialah perkara bid'ah yang patut ditinggalkan, yang patut dijauhi. Ya, jadi saya sendiri melalui semua itu. Hanya alhamdulillah saya macam, walaupun saya dengar, saya baca pandangan mereka, saya dengar pandangan mereka, dan saya bantah, dan saya tolak. Tetapi macam deep down inside, macam nak tahu juga pandangan itu. Nak tahu juga apa hujah mereka pula. Jadi saya mengkaji. Dan saya mengkaji secara, secara adil, bahkan mungkin tak berapa adil. Saya mengkaji dalam rangka saya nak bantah hujah mereka tu. Saya mengkaji dalam rangka nak bantah hujah dia. Ya, sebab dalam bab ini, sebagai manusia, lazimnya kita bila dengar pandangan yang berbeza, kita akan tidak akan memberi perhatian. Kalau beri perhatian pun macam sekadar baca laju-laju je. Tengok laju, dia orang ni tak ada kerja lain. Dia orang ni itu saja. Ya. Jadi saya pun begitu juga pada awalnya, tapi kemudian macam tak puas hati, lalu saya macam nak memberi perhatian yang lebih kepada apa yang mereka perhujahkan itu, dengan tujuan saya nak bantah, saya nak jawab mereka ni. Ada pula kata ustaz-ustaz ni ajar benda salah. Ada ke kata saya dan saudara mara turun-temurun melakukan perkara yang salah. Ada pula nak kata kita orang ni semua bakal jadi ahli neraka. Kena pula Imam Syafi'i sendiri pun ada bahagikan bid'ah pada bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Takkan Imam Syafi'i salah kan? Jadi saya pun ada hujah-hujah tu. Saya pun biasa terima, saya tolak dan saya kaji hujah mereka dalam rangka untuk menolaknya. Tapi bila saya kaji, saya dapati macam, betul juga mereka ni berhujah. Macam lagi power pula. Jadi saya cuba cari pula apa hujah mereka yang kata, boleh buat sekian-sekian. Ini adalah bid'ah hasanah. Tak salah buatnya. Saya kaji pula hujah mereka. Saya dapati ianya sangat longgar. Ianya macam guna nas, dalil-dalil yang umum saja, bukan yang khusus. Ya, jadi mengkaji secara perlahan-lahan, saya mula dapati pihak yang mengata amalan-amalan ini, yang mula mengkritik amalan-amalan itu sebagai bid'ah, sebagai hujah yang lebih kuat, hujah yang lebih kemas. Tapi belum terima lagi, masih rasa berat lagi.
masih lagi berat lagi. Jadi saya pun terfikir-fikir, tertanya-tanya, kenapa saya rasa berat? Ya, kenapa saya rasa berat? Adakah kerana saya begitu sayang ustaz-ustaz tu? Sebenarnya tak juga pun. Sebab tak adalah kenal sangat. Saya hanya sekadar menghadiri kuliah-kuliah di masjid. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur. Adakah kerana saya menyayangi penulis-penulis buku itu, lalu saya berat nak tinggalkan pandangan mereka? Tak juga. Saya baca macam-macam buku, jadi campur-campur. Dan tak adalah saya fokus sehingga cinta, sehingga sayang pada seorang pengarang saja. Lalu saya fikir-fikir, kenapa masih berat ni? Kenapa masih berat ni? Lalu saya fikir-fikir dan saya sampai ke satu tahap, saya sedar bahawa sebenarnya saya berat untuk terima pandangan mereka dan tinggalkan amalan-amalan yang saya telah terbiasa ini, yang dikritik sebagai bid'ah, ialah kerana saya sukar nak mengaku diri sendiri yang saya telah salah. Saya sukar nak mengaku bahawa walaupun baru 3-4 tahun saya buat perkara itu, baru 4-5 tahun saya sukar nak mengaku saya telah salah dan sebenarnya ini yang betul. Dan bila saya sukar itu mungkin kerana saya ego dan mungkin juga sebab cinta diri sendiri. Apabila saya cinta diri sendiri, saya akan cinta apa yang saya telah buat dan apa yang saya suka buat. Berbeza jika saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya akan mencintai apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan dan saya akan mempraktikkannya. Jadi di situ macam jadi satu turning point, kesedaran saya bahawa saya ni sebenarnya dalam rangka beribadah ini, dalam rangka hendak tetap kekal dalam ibadah yang dikritik sebagai bid'ah itu, ialah kerana saya tidak boleh menerima bahawa saya telah buat salah sekian lama. Padahal tak lama pun, 3-4 tahun je. Orang lain mungkin 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun dah buat amalan tu. Saya baru saja, tapi saya dah rasa berat untuk tinggalkan. Dan kerana saya sebenarnya sayang diri sendiri, sehingga saya lebih sayang apa yang saya suka, padahal sepatutnya saya ini sayang kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya buktikan kesayangan tersebut dengan mengikuti amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di situ menjadi turning point, menjadi titik perubahan bagi saya, di mana saya mula meninggal amalan-amalan yang dikritik sebagai bid'ah tersebut dan mencukupkan diri dengan amalan yang berasal daripada Allah dan Rasulnya. Meskipun kadang-kadang tak ada buat apa-apa pun. Sebab tidak buat apa-apa itu kerana dalam rangka hendak menjauhi bid'ah adalah satu amal soleh juga. Ya. Jadi di situ saya mula berubah. Kemudiannya saya berubah lagi sebab apabila kita cinta Allah dan Rasulnya, dalam kes ni khasnya kepada Rasulullah SAW, bila kita cinta seseorang, kita bukan saja mengikutinya, akan tetapi kita juga akan membela ajarannya. Tak cukup dengan cinta saja. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila saya kaji, saya mula sedar, saya merenung apa semua tu, cinta itu bukanlah dengan membawa spanduk, sepena Maulid Nabi. Bukanlah dengan meraihkan Maulid Nabi. Saya dulu meraihkan juga Maulid Nabi. Bukanlah dengan menambah perkataan Sayyidina dalam selawat. Bukanlah dengan menambah-nambah selawat sendiri. Ya, tetapi cinta itu ialah dengan mempelajari ajaran baginda, dengan mengikuti, mempraktikkan amalan baginda dan kemudiannya berusaha membela ketulinan ajaran baginda supaya ianya tetap tulen sehingga ke kurun-kurun yang akan datang. Dan yang terakhir itu, yang ini membela ketulinan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan saya banyak mula memberi perhatian untuk mengkritik dan juga membantras bid'ah. Sebab bid'ah ini adalah satu virus yang merosakkan ketulinan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia telah terbiasa dengan sekian-sekian amalan bid'ah, mereka akan mula menganggap itu ialah sunnah. Sampai tenggelamlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asal. Jadi itu lebih kurang secara ringkas perjalanan saya, bagaimana saya dahulunya sebenarnya banyak juga berbuat bid'ah sampai saya kenal amalan-amalan itu. Bila saya kritik amalan-amalan itu bukan kerana saya dengar orang lain buat ke apa, tak, sebab saya sendiri buat sebelum ini, dan bagaimana saya berubah
daripada orang yang mengamalkannya kepada orang yang sekarang ini mengkritiknya. Ya, faktor utama yang saya sedar kesalahan saya ialah kerana saya merasa ego untuk mengaku saya telah tersalah. Walaupun baru 3-4 tahun buat itu, saya merasa ego, saya merasa angkuh untuk mengaku diri saya bersalah dalam membuat amalan itu. Kemudiannya, kita tak akan mengaku, saya pun tak mengaku, tapi secara bawah sedar, saya ni mencintai diri sendiri. Lalu saya cintai apa yang saya anggap baik. Bila seorang sekian-sekian berkata amalan ini baik, amalan itu baik, dia sebenarnya mencintai apa yang dianggap dirinya baik. Dia sebenarnya mencintai dirinya sendiri dan dia mencintai apa yang dirinya kata baik. Jika dalam urusan dunia, tak mengapa. Dia cintai dirinya dan dirinya itu mencintai kereta BMW misalnya dan dia pun sayang BMW, dia suka BMW, yang itu silakan. Akan tapi apabila datang kepada syariat Islam, apabila datang kepada urusan akidah, ibadah, hukum dan sebagainya, kita tidak boleh mencintai diri sendiri sehingga mencintai apa yang kita rasa baik. Sebaliknya, hendaklah kita mencintai Allah dan Rasulnya dan meyakini semua daripada Allah dan Rasulnya adalah baik dan kita meyakininya dan mempraktikkannya. Di situ tu ada satu perkara yang penting ya tentang cinta ni. Ya, bila cinta diri sendiri, cinta amalan yang kita sendiri. Ya, sebab orang duk kata amalan ni baik, amalan ni baik. Siapa yang kata baik? Diri sendiri yang kata baik kan? Jadi dia menyayangi diri sendiri dan diri sendiri itu kata yang baik, lalu dia pun mencintai amalan itu. Padahal sepatutnya diri itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, dalam kes ini saya teringat kepada beberapa hadis. Saya ingin bacakan 2 daripadanya sebagai tazkirah kita pada hari ini. Ya, hadis pertama riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari di mana Abdullah bin Hisham radhiyallahu qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhizu bi yadihi Umar bin Khattab. Di mana baginda pada ketika itu memegang tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar. Maka ialah bila Nabi, bila Rasul lah pegang tangan, begitu mesra, begitu rapat. Lalu Umar pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku sayangi berbanding segala sesuatu kecuali diri aku. Maknanya Umar, kalau kita boleh susun ikut prioriti, dia paling sayang dirinya, kemudian Rasulullah, kemudian barulah segala yang lain. Tetapi maknanya dia sangat sayanglah tu, kecuali dirinya. Siapa tak sayang dirinya kan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga aku ini lebih dicintai oleh dirimu berbanding dirimu sendiri. Sehingga aku ini lebih kamu cintai berbanding dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu al'an, maka sesungguhnya sekarang, wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguh sekarang ini aku lebih mencintai kamu berbanding diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Sekarang Umar, sekarang engkau betul wahai Umar. Apabila baginda bersabda, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba, tidak, demi zat yang memegang nyawaku di tangannya, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, sehinggalah aku lebih kamu cintai berbanding diri kamu sendiri. La itu boleh bermaksud 2. La yang bermaksud tidak, apa yang kamu sebut tadi itu salah. Yang betul ialah hendaklah kamu mencintai diriku lebih daripada diri kamu sendiri. Atau boleh juga bermaksud la, tidaklah sempurna iman kamu sehinggalah diriku kamu cintai
lebih daripada dirimu sendiri. Pahaman yang kedua ini ialah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tadi itu Sahih Bukhari hadis nombor 6632 dan sekarang kita rujuk hadis nombor 15 dalam Sahih Bukhari juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian, ataupun kita nak terjemah dengan lebih sederhana, tidaklah sempurna iman seseorang kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku ini lebih dicintainya, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, berbanding ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Tidaklah sempurna iman seseorang kalian sehinggalah aku ini, yakni Rasulullah, sehinggalah aku ini lebih dicintainya berbanding ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi berdasarkan hadis-hadis ni, hendaklah kita renung semula diri kita ni cinta siapa banyak. Kita cinta diri kita sendiri ke atau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita cinta diri kita sendiri, sebab itulah kita buat amalan-amalan sendiri, kemudian kita sendiri puji ianya baik. Perasan tak? Yang bila seseorang tu buat sekian-sekian amalan yang dikritik sebagai bid'ah, dia kata apa salahnya, ini perkara baik. Siapa yang puji baik tu? Diri dia sendiri. Sebab dia cinta diri dia sendirilah dia memuji amalan itu sebagai sesuatu yang baik. Berbeza dengan orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai baginda dengan cara yang betul. Bukan dengan cara bawa spanduk. Bukan dengan cara, sambil bagi kuliah sambil selawat. Sambil kuliah sambil selawat. Ya, itu antara trendnya sekarang ni. Sambil bagi kuliah selawat, sambil kuliah selawat. Tapi pada waktu yang sama duk baca hadis yang palsu, baca hadis yang dhaif jiddan. Tapi asyik selawat-selawat, ya. Okey, cinta yang betul kepada Rasulullah ialah kita mempraktikkan, kita mempelajari hadis-hadisnya, kita mempraktikkan ajarannya, kita menyebarkannya dan kita membela ketulinan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kasih sayang yang betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebenarnya lebih kurang tazkirah yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Ringkasnya, saya ini sendiri pun dulu pernah buat bid'ah. Jadi saya faham. Saya faham sangat apabila orang merasa berat, orang merungut, tak ada kerja lain ke, tak ada benda lain nak cakap ke tentang bid'ah ni. Sebab saya sendiri pernah melakukannya dan saya sendiri ketika itu tak berapa suka orang yang mengkritiknya. Dan saya sendiri pun masa berat untuk menerima. Tetapi akhirnya saya merenung juga. Saya fikir-fikir kenapa saya rasa berat. Kenapa saya membantah. Kenapa saya tolak mereka. Ada beberapa sebab. Tetapi sebab utama ialah kerana mencintai diri saya sendiri. Lalu saya menganggap amalan ini yang terbaik. Takkanlah saya buat ini selama ni salah. Takkanlah pula ini yang baik. Ya, padahal baik tu saya yang puji sendiri amalan tu baik. Ya. Ya, kemudian baru saya sedar kita sepatutnya mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri, melebihi mana-mana manusia yang lain, termasuk ibu bapa, termasuk isteri, termasuk anak-anak. Dan dengan cara mencintai itu kita buktikan dengan mempraktikkan. Kita kena belajar dulu apa yang betul, apa yang salah. Kita praktikkan, kita share, kita kongsi dengan sahabat, dengan keluarga apa semua, dan kita juga berusaha untuk membela ketulinan ajaran baginda dengan membasmikan virus-virus bid'ah yang akan merosakkan ketulinan ajaran tersebut. Ya, moga-moga sedikit perkongsian ini bermanfaat kepada para hadirin semua. Saya tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.